Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang taufik dan inayahnya dapat sama-sama kita hari ini meluangkan masa untuk kita mendengar tazkirah. Seperti biasa setiap hari Rabu selepas asar kita akan adakan tazkirah daripada Masjid Darul Makmur. Moga-moga tazkirah ini dapat sama-sama kita ingatkan bersama tentang sama ada berkaitan dengan perkara-perkara yang bermanfaat dalam agama dan sebagainya, nasihat-nasihat yang berguna insya-Allah. Tazkirah saya akan sambung daripada tazkirah saya sebelum ini, iaitu masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan doa-doa yang kita boleh baca ketika kita ditimpa ujian. Apa sahaja ujian? Pada tazkirah yang lalu, saya telah kongsikan dengan satu ucapan ataupun doa yang boleh kita baca ketika apa? Ketika kita dapat berita gembira daripada keluarga. Sama ada daripada keluarga ataupun kita punya pendapatan kita. Contohnya bila seorang itu dapat tahu bahawasanya anaknya dapat keputusan yang baik dalam pemeriksaan, kita boleh baca Masya Allah la quwwata illa billah. Isterinya ataupun suaminya dapat naik pangkat, Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian kita dapat apa-apa sahaja yang baik dan berupa nikmat, Masya Allah la quwwata illa billah. Itu saya ringkasnya. Pada hari ini kita sambung tazkirah kita berkenaan dengan apa yang kita boleh baca ketika kita sama ada ditimpa musibah, sama ada kecil ataupun besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa bihi qala babu ma yaquluhu idza asabathu nukbatu qalilatin aw kathiratin. Qala Allah Ta'ala wa basyirus sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروينا في كتاب ابن سني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. Bab apa yang dibaca bila ditimpa musibah kecil atau besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami ini kepunyaan Allah dan kepadanya kami nanti akan kembali. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah yang memperoleh petunjuk yang benar. Kami meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, hendaklah seorang kamu beristirja' dalam segala sesuatu, sehingga kepada tali ikat kasutnya, kerana yang demikian itu adalah dikira musibah. Hadis riwayat Imam Ibn Sunni. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, pertama sekali ia berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran tentang perkara ini. Ringkasnya, dalam ayat yang saya bacakan itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan ayat ini kepada orang yang beriman apabila ditimpa musibah, iaitu kalimah istirja', iaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ditimpa musibah dibaca ayat ini, maka itu antara ciri-ciri orang yang sabar. Kalau kita lihat kepada makna, apakah kandungan makna kalimah istirja' ini? Ataupun ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu
Antaranya, ia adalah merupakan satu kalimah sebagai sandaran bagi mereka yang ditimpa musibah, pertama, dan juga sebagai pelindungan bagi orang-orang yang sedang diuji. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beritahu bahawasanya, kalau kita lihat pada ayat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimah yang biasa kita dengar dan juga kita baca. Pertama sekali, inna lillahi, sesungguhnya kami, kita ini milik Allah. Ini adalah merupakan satu pengakuan kita sebagai hamba Allah. Kita adalah hamba, kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah mengadakan pengakuan kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ilaihi raji'un. Kita ni adalah hamba Allah. Merupakan satu pengakuan ubudiyah kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan juga satu pengakuan kita bahawasanya kita akan binasa. Kita tak akan lama di dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kalimah yang kita selalu baca. Biasanya kita baca apabila kita mendengar kematian. Tapi sebenarnya kalimah ini kita boleh baca ketika kita ditimpa musibah, apa saja musibah tersebut, sama ada kecil sehingga maupun besar. Dalam hadis diberitakan bahawasanya Nabi SAW ketika di rumah bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba lampu pelita terpadam. Kemudian Nabi SAW istirja, itu membaca kalimah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, itu pelita sahaja ya Rasulullah. Nabi SAW melanjutkan, kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibatun. Setiap perkara yang orang beriman tu rasa tersakiti, maka itu dikira musibah. Rasa menyusahkan, rasa susah, rasa sakit, itu dikira musibah. Jadi bila lampu terpadam itu akan menyusahkan dia punya pergerakan di rumah. Kerana kita perlukan pada cahaya untuk lihat kepada sekeliling kita dan sebagainya. Maka bila terpadam, rasa susah. Maka itu pun kita, walaupun lampu terpadam, Nabi SAW istirja', ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutan daripada hadis yang saya bacakan tadi, iaitu Nabi SAW beritahu juga pada kita untuk kita istirja', iaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun kita punya tali kasut tu terputus, walaupun semudah itu, sesimpel itu, tapi rasa susah, hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah hadis yang lain, antara kelebihan orang mengucapkan ini, mana-mana orang Islam, mana-mana tak kira siapa saja dia mengucapkan apabila dia ditimpa sesuatu kesusahan, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan lagi dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibahku ini dan gantikanlah ia dengan yang lebih baik lagi. Nabi beritahu bahawasanya pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dia dengan lebih baik lagi. Justru itu, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk kita latihkan lidah kita dengan zikrullah. Inilah kita hendak baca ketika apa sahaja musibah yang ditimpa kita, untuk kita biasakan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah, kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya juga kita akan kembali. Jadi insya-Allah segala kesusahan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih baik lagi. Jadi moga-moga daripada pengurusan hari ini dapat sama-sama kita ambil manfaat untuk kita amalkannya. Biasakan lidah kita dengan doa-doa yang baik, zikir-zikir yang baik. Semoga kita dapat sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.